Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Okey guys, hari ini kembali lagi dalam channel Anas Rahmat segmen Malam Mistik. Hari ini aku ada sikit super excited. Kalau korang nak tahu, aku dah dapat 200 subscribers. 200 subscribers. Terima kasih buat kawan-kawan aku yang sama-sama subscribe aku, yang bantu aku subscribe channel aku. Seperti yang aku janjikan, kalau aku dah dapat 200 subscribers, aku akan bagi korang giveaway. Okey, aku akan bagi korang giveaway. Tapi aku akan bagi tahu cara macam mana korang nak claim giveaway tu di akhir cerita ini. Okey. So nanti korang kena tengok cerita ni sampai habis. Nanti kat ujung cerita ni korang akan tahu macam mana cara nak claim giveaway yang aku nak bagi tu. Alright. Okay, sebelum aku start cerita ni, seperti biasa kawan-kawan, jangan lupa like, share, subscribe channel aku dan jangan lupa tekan loceng, supaya korang tak ketinggalan menerima notifikasi daripada channel cerita daripada channel YouTube aku ni. Jadi kesimpulannya kat sini, korang kena bantu aku subscribe channel aku, like channel aku, apa-apa sajalah. Supaya korang boleh dapat menerima notifikasi daripada channel aku. Subscribe ni macam biasa percuma guys, percuma kawan-kawan. Sebab apa? Bila korang dah subscribe channel aku, bila makin banyak orang subscribe channel aku, makinlah aku ni bersemangat nak buat cerita-cerita baru yang ada kualiti, yang okey, yang sedap didengar dan paling baik sekali. Tak payah sembang lama-lama. Kita teruskan dengan cerita apa yang aku nak cerita hari ni. Okey guys. Cerita dia bermula macam ni kawan-kawan. Ada tiga orang sahabat. Ijam, Zali dengan Amy. Diorang memancing dekat Setulang daripada tengah hari. Diorang mancing kat Setulang. Okey, kalau korang nak tahu pasal Setulang ni, korang boleh je Google Setulang. Setulang ni bukanlah tempat memancing sebenarnya. Setulang ni adalah tempat riadah. Tempat orang melepak, santai, tempat berjumpa. Ada KFC. Agak meriah lah kat Setulang ni. Biasanya lah sebelum pandemik memang meriah lah Setulang ni. Tapi ada juga tempat mancing. Setulang ni senang cakap di tepi laut lah. Betul-betul hujung Johor Bahru. Setulang ni dekat Johor Bahru. Cerita yang aku nak sampaikan hari ni adalah cerita yang berlaku dekat Johor Bahru. Okey, nak dijadikan cerita guys, diorang memancing dekat masa tu dekat 7 lebih nak dekat-dekat maghrib lah. Nak dekat-dekat maghrib. Si Ijam ni, dia nampak sesuatu dekat celah batu. Dia nampak botol. Dalam botol tu pula ada satu bungkusan warna kuning. Dalam botol tu ada bungkusan warna kuning yang si Ijam ni curious nak tahu. Cerita ni cerita pasal dia curious nak tahu apa ada isi dalam botol tu. So tanpa fikir panjang, si Ijam ni ambil botol yang kat celah batu tu, dia buka. Dan bila dia buka, dia ambil kain bonjot kuning kat dalam bekas botol tu. Dia ambil kain bonjot tu dan dia buka pula ikatan kat bonjot tu. Bila dia buka, dia nampak kat dalam tu ada jarum peniti dan secepis kain putih yang ada bekas titisan darah kat situ. Secara tak langsung, bila dia buka bungkusan kuning tu, tiba-tiba dia terdengar orang ucapkan terima kasih kat telinga dia, berbisik. Terima kasih. Dia bisik macam tu kat telinga dia. So bila dia dengar, dia tercampak tau, botol dia pegang tu tercampak balik dalam air. Masuklah dekat dalam air laut lah yang dicampak tu. Masuk ke air laut tengah pasang pula masa tu. Dan bila dia dah tercampak botol tu, secara tiba-tiba dia dengar suara orang mengilai sekuat-kuatnya. Dalam masa yang sama, kawan si Ijam ni, si Zali ni, nampaklah si Ijam pergi pungut botol tu, dan buka. So si Zali ni teruslah pergi ke Ijam, tanya ke Ijam, "Jam, kau buat apa Jam buka botol tu? Kau ni main ambil je botol-botol yang kau tak kenal ni kan, entah apa, entah isi dalam dia." Si Ijam ni, dia dah tahu salah dia diam dia. Sebenarnya si Zali dengan si Amy, kawan-kawan mancing dia pun sama-sama dengar perempuan mengilai tadi tu tau. Bukan Ijam seorang ni yang dengar, si Zali dengan si Amy ni pun dengar.
So si Zali ni ambil keputusan ajak dorang ni balik lah. Tak payah tunggu lama-lama, jom balik dia kata. So dorang bertiga ni kemaslah barang mancing semua, ikan semua yang dorang dapat tadi, bungkus, baik, masuk dalam bonet kereta. Okey, cerita yang dekat tempat mancing ni dah habis lah sekarang. Sekarang ni on the way perjalanan dorang nak balik ke rumah. Jarak daripada rumah diorang ni sebenarnya nak kata dekat tak dekat juga, nak kata jauh pun tak jauh juga. Okey, lebih kurang plus minus lebih kurang 45 minit lah saya cakap, 30 hingga 45 minit. Okey, dalam perjalanan tu, hari tu diorang tak lalu jalan biasa. Diorang lalu jalan shortcut. Sebab yalah, kadang-kadang kan kita ni kadang-kadang ngada juga kan. Dah ada laluan biasa yang ni dia lalu shortcut. Shortcut ni agak sunyi sikit sebenarnya. Agak sunyi sikit, tak seperti biasa punya jalan, bukan highway, jalan laluan dalam lah saya cakap, lorong-lorong tikus macam tu lah. Okay, masa perjalanan diorang balik tu, baru start perjalanan kan, si Amy ni dia terbau busuk tau dalam kereta tau, bau bangkai. So si Amy ni cakap lah, bau apa yang busuk sangat ni, kau ada bau tak? So si Zali terus tegur si Amy, Mi, dia buat isyarat macam tu. Maksudnya dia suruh diam, tak payah tegur-tegur lah. Si Amy dengan si dengan si Ijam ni dia macam rasa muskil lah. Kenapa pula si Zali tiba-tiba buat tunjuk macam mulut tu senyap kan. So senyap macam tu kan. So diorang pun dah macam agak sesuatu. Lepas Zali cakap je macam tu, dia terus bawa kereta mengempor tau. Macam mengempor ke kiri ke kanan, ke kiri kanan. Macam ada sesuatu yang tak kena tau. Si Jam pula tegur, Li, kenapa kau bawa kereta macam ni Li? Bahaya lah Li. Si Zali pun cakap lah, taklah, kereta aku ni tiba-tiba berat. Aku perah minyak dan rem bunyi rem, tapi kereta tak gerak. Kita 50 km sejam je. Paling laju dia boleh bawa masa tu 50 km sejam. So diorang ni lagilah macam pelik tau. Dan bau dengan bau busuk lagi kan. So si Ijam ni tanpa fikir panjang, dia buka cermin belakang tau kereta. Buka cermin belakang sebab nak hilangkan bau busuk kan. Dia buka lah cermin belakang kereta tu. Bila dia buka, dia terasa macam satu desus angin masuk, terus menusuk dalam kereta. Dan lagi sekali benda tu cakap terima kasih kat telinga dia. Si Ijam ni dia jadi macam curious tau. Bukan curious je, dia jadi macam seram sejuk pun je kan. Kenapa dia tadi ada benda ucap terima kasih kat telinga dia. Dia terdengar-dengar macam ada benda yang ucap terima kasih. Macam sesuatu yang tak kena lah. Dan si Zali pun cakap, Jam, kenapa kau buka tingkap Jam? Taklah, aku nak hilangkan bau busuk lah dalam kereta. Dan si Zali minta dia tutup balik lah. Tutup balik tingkap sebab diorang pakai aircon tau sebenarnya tau. Diorang pakai aircon, jadi tak payahlah buka tingkap kan. Biar aircon ni bertutup kan. Biarlah rasa aircon. Kalau buka tingkap mana nak rasa aircon kan. So si Ijam ni tutup lah balik tingkap dia. Untuk pengetahuan korang, Ijam ni duduk kat belakang. Yang tukang bawa kereta si Zali. Yang sebelah Zali adalah Amy. Bila Ijam tutup balik tingkap kereta dia tu, dah tutup rapat je, diorang pun teruskan perjalanan. Walaupun berat kereta diorang bawa ni, diorang teruskan je. Si Amy ni, si Zali ni tak sedap hati tau sebenarnya. Kenapa macam something wrong kereta dia kan. Nak perah minyak, perah kereta je, macam bunyi perahan enjin tau. Macam bunyi kereta mengaum tapi tak bergerak juga. Itulah dia cakap maksimum dia boleh pergi 50 km sejam je. Okey, berbalik semula pada cerita si Ijam tutup tingkap tu. Bila Ijam dah tutup tingkap tu, habis tutup dia dengar, diorang bukan dia lah, satu kereta ni dengar ada benda kat belakang kereta tau. Dalam bonet kereta tu gedegung, ada benda macam benda orang ketuk tau. Ketuk daripada dalam bonet bawa keluar. Macam tu. Macam seolah-olah ada seekor kucing yang kau lepaskan dekat bonet kereta. Kucing tu panik kan, tiba-tiba dia berlari kat bonet. Bunyi kelekang. Kecoh lah kat bonet kereta tu. So si Zali curious kan. Dan dia berhenti tepi jalan dulu, nak check. Diorang ni nak check ada apa kat bonet kereta. Takutlah ada kucing yang termasuk. Si Zali pun keluar daripada kereta, pergilah dekat bonet kereta belakang nak buka. Si Ijam ikut daripada belakang, nak teman si Zali lah. Saya berhenti kat tepi jalan. Jalan ni dah lah sunyi, diorang berhenti kat tepi jalan. Masa ni Zali ni dia taklah fikir lagi pasal benda-benda yang macam tahyul lah, benda-benda yang mistik ni.
Dia mungkin dia ada terasa hati, tak terasa pasal benda, tapi taklah terbawa-bawa tau. Dan bila si Zali ni buka bonet kereta dia, dia check tak ada apa-apa pun. Tak ada kucing ke apa pun, binatang yang duduk dalam bonet kereta dia yang boleh menimbulkan bunyi-bunyi macam ni tau. Si Ijam pula, dia dekat tepi kereta. Dia bukan dekat bonet, dia dekat tepi kereta je. Dan bila dia toleh ke depan, dia nampak satu perempuan berjoget tak, bukan dia joget ulit mayang yang macam tu, ulit mayang tu. Dia joget macam tu. Betul-betul berada dekat depan kereta tau, tak jauh daripada kereta diorang. Dengan perempuan tu cantik perempuannya. Perempuannya cantik, berpakaian ala-ala Jawa kan. Lepas tu dia joget ulit mayang. Dan si Ijam pun panik tau. Ijam tahu tak mungkin orang normal boleh ada dekat depan kereta diorang. Waktu tu dalam baru pukul 8 lebih je, lebih kurang 8 lebih awal-awal lagi. Dan Ijam pun taklah rasa macam tak mungkin ada perempuan datang mana kan, tiba-tiba kat tengah jalan ada perempuan berjoget pula macam itu kan. So Ijam tahu benda ni bukan manusia tau. Dan Ijam pun panggil Zali, Li, kau tengok tu Li. Dia punya panik, dia punya gelabah. Dia panggil Zali. Zali pun teruslah toleh kan. Terus toleh pun Zali nampak apa yang Ijam nampak, Zali pun nampak. Dan si Zali terus cakap dengan Ijam, Jam kau masuk dalam kereta cepat-cepat, Jam kau masuk. So Ijam ni pun kelang kabut lah masuk dalam kereta. Si Zali pun sama masuk dalam kereta. Kisahnya dia nak cabut lah kawan-kawan. Tapi yang kelakarnya, si Zali ni pula tadi dia boleh off kereta pula masa berhenti tepi jalan. Dan dia cuba hidupkan kereta balik. Hidupkan kereta, tak nak hidup time tu. Kereta tak nak hidup. Tiba-tiba ada benda, diorang rasa dalam kereta ni ada benda lompat atas kereta, bumbung kereta. Kedegang kuat gila. Kedegang. So diorang ni dalam kereta dah panik, seram sejuk. Peluh-peluh semua dah keluar dah ni. Peluh takut, peluh berani-berani takut, apa segala benda semua diorang dah, senang cakap, darah muka dah biru lah masing-masing dalam kereta ni. Dah tak tahu nak buat apa. Benda ni dia berjalan atas kereta dia, kelekuk atas kereta. So si Zali ni dah panik tau. Bukan Zali je, Zali, Ijam, Amy, tiga orang ni dah panik. Tapi dalam tiba-tiba tu si Zali sempat terus azan tau dalam kereta. Dia azan. Lepas dia azan je, dia terus hidupkan kereta. Barulah kereta boleh hidup. Dan diorang teruskan proceed jalan balik ke rumah. Dalam keadaan jalan tu samalah, kereta dia masih mengaung-ngaung, tak boleh bergerak. Dan diorang pun dengan izin Allah, diorang selamat sampai kat rumah diorang. So bila sampai kat rumah, diorang beranggapan perkara ni dah berakhir lah. Sampai rumah, settle lah kan. Maksudnya benda ni tak ikut diorang balik rumah lah. Sampai kat rumah, diorang pun bergegas lah keluarkan barang dalam kereta. Buka bonet. Tengoklah ikan yang diorang bawa balik tu dalam bonet. Ikan dalam bonet yang diorang bawa balik tu, dalam peti ais diorang bawa balik tu, ikan dalam tu dah cari-cari tau. Ikannya dah dikoyak-koyakkan dah. Darah pun dah tak ada ikan tu. Ikan yang diorang baru bawa balik tu ikan fresh tau sebenarnya, pun dah jadi lebam colour dia dah. So kat situ diorang dah tahulah apa yang diorang hadap, apa yang diorang jumpa ni bukan perkara biasa lah. Bukan perkara biasa. Ini antara benda-benda yang diorang hadap ni mungkin adalah perkara-perkara yang di luar kemampuan pengetahuan, kefahaman diorang tu sendiri. So diorang pun tak nak lah berfikiran negatif sangat dalam hal ni. Diorang pun masuk dalam rumah, mandi, makan. Lepas makan, diorang pun berborak lah bersama-sama dekat ruang tamu. Diorang borak lah, cerita lah juga pasal hal-hal yang berlaku tadi. Si Zali pun marah lah juga. Si Ijam kan tegur lah dengan Ijam punya perangai. Kenapa kau boleh pungut benda-benda yang bukan-bukan kan. Mungkin antara sebab yang berlaku yang tadi dalam perjalanan diorang balik tu, diorang menghadapi benda-benda perkara mistik tu adalah punca daripada si Ijam yang buka botol yang dia jumpa dekat tepi batu dekat tulang tadi tu. Kemungkinan ini apa yang diorang discuss malam tu lah. Dan jam menunjukkan nak dekat pukul 11.30 malam. Dengan tiba-tiba ada orang gendang pintu luar rumah diorang. Pintu rumah gendang, kuat lah gendang. Si Zali pesan dengan kawan-kawan dia, jangan buka pintu tu, biar je, abaikan je, jangan buka. Lepas tu diorang ni bertiga ni tak buka lah pintu tu, tak diam je lah, bunyi je, diorang tahan je kan. Dengan tiba-tiba
si Ijam tumbang. Dia terus macam pitam tau. Angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba jatuh. Tak sampai berapa saat dia bangun balik, tapi dia dah jadi lain lah. Dia dah jadi bukan Ijam lagi. Dia dah bangun, dia terus merangkak. Merangkak macam bukan berjalan lah, merangkak tau, merangkak. Lepas tu pula dia dah mula bersuara. Si Zali dengan si Amy ni panik lah bila tengok member dia macam tu. So si Zali dengan si Amy ni dah tahu dah yang ini bukan Ijam lagi dah. Dan tiba-tiba si Ijam ni dia terus bercakap tau, Kat mana aku ni? Si Zali pun tanyalah, Jam, kau ni kenapa Jam? Aku kat mana ni? Korang bawa aku pergi mana ni? Dia cakap macam tu tau. So si Zali dengan si Amy ni dah tahu ni bukan Ijam ni. Ni confirm bukan Ijam ni. Dan si Zali tanya, kau buat apa dengan kawan aku? Kau nak apa dengan kawan aku? Lepas tu si Ijam ni, Ijam yang version dah disampuk ni, Ijam ni terus cakap, Kawan kau ini adalah tuan baru aku. Mulai hari ini aku akan jaga dia. Barulah si Zali dengan Ijam dah tahu yang benda ni sekarang ni bukan lagi Ijam, dah disampuk dengan benda lain dah. So masa dia tengah cakap macam tu, si Zali dengan si Amy ni terus macam terus marah tau. Kau keluar daripada kawan aku, kata si Zali. Dan dia terus gelak, dia ketawa kuat-kuat. Masa dia tengah ketawa kuat-kuat ni, si Amy terus grab terus peluk daripada belakang, pelukkan si Ijam ni, peluk sekuat-kuatnya. Dan si Zali pun cakap, Mi kau pegang Ijam ni, aku pergi panggil ustaz. Diorang ni sebenarnya bernasib baik. Sebelah rumah diorang ni adalah rumah ustaz. Ustaz ni lah juga adalah imam kampung diorang juga. Berbalik pada cerita tadi, si Zali suruh si Amy pegang si Ijam ni. So Amy ni pun peganglah sekuat-kuatnya. Si Zali pula berlari pergi dapatkan ustaz dekat rumah sebelah. Bila Zali dah dapatkan ustaz tu pun datanglah ke rumah. Bila ustaz ni nampak keadaan sebenar, nampak keadaan si Ijam ni, ustaz ni dah boleh agak lah. Memang confirm si Ijam ni dah tersampuk dah ni. Perkara pertama yang ustaz ni buat, bila sampai rumah diorang ni, ustaz ni dah nampak keadaan si Ijam yang tengah tersampuk ni. Ustaz ni pergi dekat setiap penjuru rumah. Ustaz ni azan dan dia baca sesuatu lah. Yang ni diorang tak cerita dengan aku, ustaz ni baca apa. Ustaz ni baca sesuatu lah, mungkin baca sesuatu ayat lah. Dan bila ustaz tu tengah membaca ayat ni, sambil ustaz ni tengah azan ni dekat penjuru rumah ni, rumah diorang ni bergegar macam gempa bumi. Bergegar-gegar. Pinggan mangkuk kat dapur berterabur, keretang kan. Rumah dah jadi macam tak tentu hala. Padahal rumah diorang je bergegar ni, kan, bergegar. Dan bila ustaz habis dia azan dekat setiap penjuru rumah diorang ni, secara automatiknya, secara tiba-tiba je, si Ijam ni terus jatuh macam tak bertenaga, terbaring terus. Ustaz ni jumpa si Zali. Ustaz ni tanyalah dengan Zali. So Zali cerita apa yang berlaku. So si Zali ni pun ceritalah dengan ustaz apa yang berlaku daripada A sampai Z lah, masa diorang dekat Setulang, masa diorang pergi mancing tu. Si ustaz ni cakap dengan Zali, kau cuba buka bonet kereta kau. Si Zali ni dia rasa macam, kenapa nak buka bonet ustaz? Kau buka je bonet ustaz, kata ustaz tu. Ustaz tu tegaskan lagi lah, suruh buka je bonet kereta kau. Dan si Zali pun buka lah. Bila Zali buka, Zali terkejut bila buka dia nampak ada bonjotan kain kuning dekat dalam bonet kereta si Zali ni. Padahal tadi masa diorang keluarkan barang awal-awal tadi, masa diorang sampai rumah, diorang tak nampak pun ada bonjotan kuning tu. Tak ada pun bonjot kuning tu. Si Zali dah keluarkan barang mancing, hitung ikan semua dah buat keluar, tapi tak ada bonjot kuning tu. Tapi entah kenapa, entah macam mana, tiba-tiba ada kain bonjot kuning tu dekat bonet kereta dia. So ustaz ni pun pesan dengan Zali, kau ambil kain kuning tu. Dan bila Zali dah grab kain kuning tu, dah pegang kain kuning tu, dia pegang. Dan si Zali, ustaz ni pesan dengan Zali, kau pegang kain kuning tu sambil engkau baca, Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna Rabbi ala siratin mustaqim. Lepas kau baca, kau bakar kain kuning ni.
So si Zali dalam keadaan berani-berani takut ni, nak tak nak, suka tak suka, dia kena buat jugalah. Sebab kawan dia yang punya hal ni, yang si Ijam yang buat perangai yang asal dia, dah terbaring dah. Dia dah memang total lost, tak ingat dah apa tu. Dah terbaring macam tu je. Dan si Zali ni terus ambil kain kuning tu sambil dia baca surah Al-Hud. Dan sambil tu dia bakar. Dia bakar kain kuning tu. Tengah dia bakar kain kuning tu kan, dengan tiba-tiba si Ijam bangun balik. Tapi suara dia garau lah. Dia bangun, dia jerit macam minta tolong. Tak nak keluar lah, tak nak keluar daripada badan si Ijam ni. Benda ni jerit lah, minta tolong. Umpama tak nak keluar daripada badan Ijam. Menjerit, meraung, meronta kan. So si Amy ni tugas dia tukang peluk Ijam ni je lah. Tukang tahan supaya tak nak Ijam ni lari atau cederakan diri dia lah. Dan bila kain tu menjadi abu, dah jadi abu, debu tu, barulah Ijam ni jatuh balik, terus tidur balik. Dan tak sampai berapa saat Ijam ni sedar. Dan ustaz ni pun cakap lah, Ijam tu dah okey lah sebenarnya. Lepas tu ustaz ni pun ambil lah debu tu, dia masukkan dalam plastik, dia ikat. Dan dia cakap dia nak buang ke satu tempat lah. Dia nak pulangkan ke satu tempat lain supaya benda ni boleh dibebaskan. So berakhirlah kisah diorang ni bertiga ni. Bermula daripada kawasan Sulang, diorang pergi mancing. Si Ijam ni pungut sesuatu yang dia tak tahu apa. Benda ni berlarutan sampailah ke rumah. Dan akhirnya ustaz ni berjaya lah menyelesaikan masalah si diorang bertiga ni. Okay guys, aku nak cerita sikit lah kat korang kat sini. Kalau korang dah jumpalah sesuatu benda dekat tepi, tak kisahlah masa tu korang pergi mancing ke, korang pergi dating ke, atau apa-apa saja tak payahlah korang ni gatal-gatal tangan nak pergi ambil, pergi buka lah kan. Kalau nampak perkara benda yang kau tak pasti apa tu, bukankan kau ambil tau, kau pegang pun kau tak payahlah. Elakkan lah buat benda-benda macam ni. Sebab kita takut lah perkara macam ni berlaku. Macam kes diorang ni, kes diorang bertiga ni, diorang ni orang bujang, duduk serumah, okey lagi lah kan, tiga-tiga orang bujang. Kalau berlakunya kes-kes macam ni kan, tapi dekat kita yang dah berkeluarga, kan dia jadi lagi masalah. Betul tak kan? Berakhirlah kisah diorang bertiga hari ni. Aku pun tak tahu cerita ni seram ke tak seram ke. Yang itu terpulang pada korang yang menilai cerita ni. Aku tak nak letakkan indikator, apa-apa indikator pada cerita aku. Sama ada seram atau tidak, terpulang pada korang. Sebelum aku tamatkan episod Malam Mistik malam ni, tadi aku dah janji dengan korang, aku nak bagi tahu macam mana cara korang nak claim giveaway kan, claim giveaway untuk 200 subscribers. Caranya mudah je. Ada tiga benda je yang korang kena buat. Pertama, korang kena subscribe channel aku, channel Anas Rahmat dekat YouTube. Yang tu wajib korang subscribe. Yang kedua pula, korang kena share aku punya video, satu je video dekat mana-mana sosial media korang kan, dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, dekat TikTok sekalipun. Korang kena share. Kalau korang tak nak share pun tak apa, cukuplah sekadar screenshot. Dan perkara yang paling penting sekali, nombor 3 ni, lepas korang dah buat nombor 1 dengan nombor 2, korang screenshot juga 1 dengan 2 ni kan, korang send dekat aku. Macam mana korang nak send dekat aku? Korang boleh send kat aku melalui aku punya page Anas Rahmat punya messenger, ataupun kau boleh email kat aku melalui malammistik@gmail.com. Kau boleh pilih lah salah satu. Tapi korang jangan lupa bagi sekali alamat korang. Kalau korang tak bagi alamat, macam mana aku nak hantar? Betul tak? Korang boleh tengok barang ni dekat page aku. Aku akan letak barang ni, gambar barang ni dekat page aku. Dekat page Anas Rahmat. So korang kenalah tengok. Korang boleh tengok barang yang aku nak letak ni dekat page aku, ataupun dekat Instagram aku. Instagram aku Anas Rahmat Official. Okay guys, itu je. So korang dah tahu kan cara nak claim korang punya giveaway kan. Bila aku tamatkan rancangan aku malam ni, aku seperti biasa guys, aku minta bantuan jasa baik korang. Yang mana belum subscribe channel aku minta jasa baik korang semua. Tolong like dan share, subscribe channel aku. Jangan lupa tekan loceng supaya korang boleh menerima notifikasi channel aku. Sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri dan jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Mistik.